Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1033 antara paparan utama. Rakyat sengsara yang di-Pertua Parlimen enggan bahas. Kita bantu kita, rakyat bantu rakyat. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Jangan beri sokongan kepada pemerintahan zalim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kata yang di-Pertua Parlimen Tan Sri Azhar Harun apabila Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu menuntut penjelasan menteri yang berkaitan mengapa bantuan bangsa banjir lambat? Beliau berkata perkara itu tidak dapat dibahaskan kerana tidak disenaraikan dalam aturan mesyuarat pada masa itu. Kita cuma ada satu urusan saja mengikut aturan urusan mesyuarat hari ini, iaitu rang undang-undang pencegahan. Muhammad, tolong. Bukan, urusan kita cuma hari ini ialah rang undang-undang pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Ya, maaflah. Kalau hendak penerangan menteri itu, selalunya itu terserah kepada Yang Berhormat Menteri untuk membuat penerangan dan diberi notis kepada saya bahawa mereka akan membuat penerangan di bawah 14.1i. Muhammad berkata beliau telah terkandak selama 8 jam di stesen minyak menyebabkan dirinya tidak dapat pergi membantu penduduk di kawasannya yang terjejas. Soalnya bukan bantuan wang itu segera, soalnya mana bot tentera, bot polis, APMM. Banyak nelayan menawarkan diri untuk bawa bot mereka. Bot nelayan tak sesuai kerana dia labuh di bawah. Dan memang kita stranded begitu lama. Saya sendiri stranded 8 jam di satu stesen minyak. Orang kata mana wakil rakyat tak nampak muka. Nampak muka apa stranded? Selain Muhammad, ramai ahli parlimen lain turut menuntut penjelasan Kerajaan Persekutuan berhubung isu berbangkit bencana banjir yang melanda beberapa negeri ketika ini. Namun Azhar bertegas tidak membenarkannya dengan alasan Kita tak boleh melompat dari satu isu ke satu isu tanpa isu itu berada dalam aturan urusan mesyuarat. Begitu yang kita buat, begitu kita jalankan prosiding parlimen. Namun pembentangan rang undang-undang meminda Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 telah ditangguhkan. Isu berbangkit berhubung banjir yang sudah meragut ramai nyawa tetapi yang di-Pertua Dewan Rakyat langsung tidak menunjukkan keprihatinan. Dalam satu sidang media, beberapa ahli parlimen membantah dan mengecam tindakan Azhar. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil berkata, beliau amat kecewa kerana isu kelewatan tindakan menyelamat mangsa-mangsa banjir tidak dibenarkan untuk dibahaskan. Sedangkan menurut beliau dengan penangguhan perbahasan rang undang-undang penyakit berjangkit tersebut, mereka ada satu hari membincangkannya. Ya, jadi kami sangat kecewa kerana isu ini tidak dibenarkan dibahaskan. Malah kalau kita lihat dengan penangguhan pindaan Akta 342, sebenarnya we have the whole day. Lagipun ketika itu Perdana Menteri Keluarga Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada di dalam Dewan. Azhar boleh menggunakan budi bicaranya untuk membenarkan perbahasan berhubung isu banjir tersebut. Beliau boleh meminta Perdana Menteri untuk memberikan ulasan atau Perdana Menteri sendiri boleh mengambil tanggungjawab untuk memberikan penjelasan. Namun perkara itu tidak berlaku. Kata Fahmi, Azhar telah menutup mikrofon dan ramai ahli Dewan Rakyat bercakap tanpa mikrofon. Jadi beliau telah menutup mikrofon. Jadi ramai ahli-ahli parlimen yang bercakap tanpa mikrofon. Ya, jadi saya bangun untuk berkata, adakah kita perlu sehingga rumah speaker banjir baru kita nak bahas?
Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad pula melahirkan rasa kecewa dan marah terhadap tindakan yang di-Pertua Dewan Rakyat itu. Khalid berkata Azhar menutup peluang untuk mengadakan postmortem segera berhubung bencana alam yang berlaku. Ini kerana bantuan yang datang teramat lambat. Tanpa peralatan, beliau tidak dapat membantu mangsa yang terperangkap di atas bumbung. Beliau juga mempersoalkan mengapa setelah Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran kemungkinan berlaku bencana alam, tiada persediaan daripada pihak berkuasa, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengambil tindakan berkaitan. Telah pun ditimbulkan oleh Yang Berhormat Port Dickson. Kenapa apabila telah pun diramalkan oleh pihak Jabatan Meteorologi bahawa akan ada cuaca yang buruk dalam beberapa hari ini, kenapa tidak ada apa-apa persediaan, preparation, early warning, dikerahkan command center dan sebagainya, supaya bila ianya berlaku maka ianya dapat ditangani dengan lebih berkesan. Carian di laman Jabatan Meteorologi yang terletak di Kementerian Alam Sekitar mendapati amaran dikeluarkan pada 14 Disember yang lalu menyatakan bahawa keadaan La Nina lemah sedang berlaku dan dijangka berterusan dengan kebarangkalian 95% sehingga Mac 2022. Oceanic Nino Index ONI bagi September hingga November 2021 ialah negatif 0.8 darjah Celsius dan anomali suhu permukaan laut mingguan terkini di kawasan pemantauan El Nino, Nino 3.4 ialah negatif 1.1 darjah Celsius. Keadaan cuaca di Semenanjung, Sabah dan Sarawak dijangka lembap sepanjang tempoh ramalan. Suhu maksimum harian yang telah direkod di kebanyakan stesen meteorologi untuk tempoh 7 hingga 13 Disember 2021 di Semenanjung ialah antara 26.9 darjah Celsius hingga 36.4 darjah Celsius, manakala di Sabah dan Sarawak antara 23.6 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Suhu maksimum harian tertinggi yang direkodkan dalam tempoh ini adalah 36.4 iaitu di Butterworth, Pulau Pinang pada 12 Disember 2021 berbanding rekod tertinggi di Malaysia iaitu 40.1 darjah Celsius di Chupeng Perlis pada 9 April 1998 semasa episod El Nino kuat. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perubahan. Maknanya bukan kerajaan tak tahu tetapi tidak peka. Hanya rakyat yang tidak tahu dan terkejut akibat serangan air yang naik dengan begitu pantas. Selepas kejadian banjir besar benar-benar berlaku, bantuan pula datang terlalu lambat akibat sikap sambil lewa kerajaan terhadap amaran Jabatan Meteorologi. Sehingga kini tiada suara kedengaran daripada Menteri Alam Sekitar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang tiada pengetahuan yang relevan dengan sains ekologi atau alam sekitar. Sementara Wakil Rakyat Pakatan Harapan seperti Khalid Abdul Samad dan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Tiga, Rozia Ismail, Izham Hashim, Pandan Indah, Muhammad Zawawi Mughni, Sungai Kandis pergi membantu setakat mana yang mereka terdaya di kawasan yang terjejas teruk dengan banjir. Apa menteri sedang lakukan? Menurut laporan media, menteri-menteri dan pemimpin Parti Bersatu sedang hadir dalam Perhimpunan Agung Tahunan parti itu yang diadakan di Pusat Dagangan dan Pameran Antarabangsa MITEC. Ketika rakyat yang menerima musibah sedang kelaparan, mereka sedang makan-makan. Timbalan Presiden Bersatu yang juga Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pula lebih mengutamakan majlis perasmian berbanding usaha membantu mangsa-mangsa banjir. Beliau dengan pakaian kemas sibuk dengan acara pelancaran skuad sukarelawan pasca banjir di Ibu Negara ketika ribuan rakyat masih terperangkap akibat banjir buruk. Begitulah tindakan para kakistokrat dalam pemerintahan negara. Malah yang di-Pertua Dewan Rakyat sendiri lebih sudu daripada kuah. Berbeza dengan menteri-menteri kerajaan yang mengaku sebagai keluarga Malaysia, sektor korporat mula menunjukkan keprihatinan terhadap tragedi malang yang menimpa mangsa-mangsa banjir. Pengarah urusan Maidin, Datuk Wira Amir Ali Maidin berkata, pihaknya dengan seikhlas hati menghalalkan mereka yang memecah masuk Maidin Mat Taman Sri Muda semalam dengan niat meneruskan kelangsungan hidup akibat bantuan yang lambat tiba. Saya amat tersentuh dan simpati dengan insiden bencana banjir teruk yang melanda ketika negara masih bergelut dengan wabak COVID-19. Katanya
Katanya dalam satu kenyataan, menurut beliau cawangan Maidan Sri Muda turut musnah akibat banjir 18 Disember lalu yang mengakibatkan kerugian melebihi 5 juta ringgit. Sejujurnya saya tidak menyokong perbuatan mencuri tersebut, tetapi dalam keadaan darurat mungkin mereka tiada pilihan dan terpaksa melakukan perbuatan tersebut demi kelangsungan hidup, ujarnya. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai insiden pecah masuk ke premis Maidan Mart yang tular di media sosial. Bersama kita memanjatkan doa kepada Allah agar mereka semua terselamat dan bencana banjir serta pandemik sedia pulih seperti biasa, tambahnya. Terdahulu, polis mengesahkan terdapat beberapa kejadian pecah kedai serbaneka berlaku di Taman Sri Muda, Seksyen 25 Shah Alam. Selain Maidan Mart, KK Mart, 7-Eleven dan Pasaraya Jimat turut dipecah masuk. Kejadian ini dipercayai berlaku antara 1 tengah hari hingga 2 petang. Sementara itu, beberapa bank di Malaysia turut menyediakan pelbagai bantuan untuk pelanggan yang terjejas akibat bencana banjir. Antara bantuan yang diberikan meliputi pelanggan individu dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Contohnya, Affinbank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad mengumumkan akan menawarkan bantuan moratorium sehingga 6 bulan di bawah inisiatif yang dikenali sebagai Program Bantuan Kewangan dan Bantuan Ansuran FAIR kepada pelanggan yang terjejas akibat banjir. Permohonan boleh dibuat bermula pada 22 Disember ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Wan Razli Abdullah, Wan Ali berkata, program FAIR ialah penyelesaian bantuan kewangan yang disesuaikan dengan profil dan keadaan semasa pelanggan dalam waktu yang mencabar ini untuk pelanggan dari pelbagai segmen iaitu individu, pelanggan PKS dan korporat. Kami amat prihatin terhadap kesukaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia yang terjejas yang kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS dan mengambil maklum bahawa mereka juga mempunyai keutamaan lain yang lebih penting serta keperluan kewangan pada masa ini. Kami berharap melalui FAIR ini akan dapat membantu meringankan sebarang kesulitan kewangan yang dihadapi dalam waktu mencabar ini serta membantu mereka meneruskan rutin harian secepat mungkin, katanya dalam kenyataan lapor harian Metro. Menurut Wan Razli, program bantuan kewangan merangkumi penstrukturan dan penjadualan semula pembiayaan serta moratorium pembayaran balik pembiayaan sehingga 6 bulan dan akan dinilai berdasarkan kes demi kes. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad BIMB Muhammad Muazzam Mohamed berkata BIMB turut menyediakan bantuan prihatin banjir untuk membantu pelanggan pembiayaan yang terjejas. Di bawah inisiatif itu, pelanggan yang mempunyai kemudahan pembiayaan BIMB boleh memohon bantuan keuangan untuk tempoh sehingga 6 bulan terhadap komitmen bulanan mereka tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan. Katanya BIMB juga tidak akan mengenakan sebarang bayaran bagi penggantian kad ATM dan debit serta buku cek yang rosak atau hilang ekoran bencana yang berlaku. Kami mengambil langkah proaktif bagi membantu pelanggan kami yang terjejas. Kesejahteraan masyarakat sentiasa menjadi salah satu keutamaan kumpulan BIMB. Kami berharap bantuan prihatin banjir ini dapat melegakan kebimbangan pelanggan terhadap komitmen kewangan mereka dalam mendepani situasi yang mencabar ini. Selain itu, BIMB turut berusaha untuk menyediakan sokongan yang diperlukan kepada masyarakat umum yang terkesan dengan situasi semasa, katanya dalam kenyataan. Bank-bank lain termasuk AmBank Group, Maybank, OCBC Bank Malaysia Berhad dan OCBC Al-Amin Bank Berhad, Public Bank dan Public Islamic Bank, Hong Leong Bank dan Hong Leong Islamic Bank, Bank Muamalat serta RHB Banking Group turut mengumumkan langkah sama untuk membantu meringankan beban pelanggan yang terjejas akibat banjir. Pelanggan dinasihati menghubungi bank masing-masing untuk mendapatkan perincian berkaitan bantuan yang disediakan. Pada masa yang sama, pihak institusi pengajian tinggi turut memberi kelonggaran pada mahasiswa yang terjejas akibat banjir tempoh masa bertenang beberapa hari. Universiti Teknologi Mara UiTM mengumumkan semua kuliah dibatalkan mulai hari ini hingga Sabtu atau 20 hingga 25 Disember kerana terdapat mahasiswa dan kaki tangan yang terjejas akibat banjir di seluruh negara sebagai inisiatif bagi meringankan dan membantu pelajar yang terkesan. Bencana alam tersebut didapati menjejaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi semester akademik sesi 1 2021-2022. Justru UiTM amat mengambil berat dan prihatin terhadap situasi yang dihadapi oleh pelajar dan staf UiTM, kata Naib Chancelornya Profesor Dr. Roziah Muhammad Janor dalam satu kenyataan. Universiti Islam Sains Malaysia USIM turut bersetuju untuk memberikan tempoh bertenang selama 5 hari dan kelonggaran kepada semua mahasiswa daripada mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran ekoran bencana banjir yang melanda negara sejak Jumaat lalu.
Naib Chancellor USIM Profesor Datuk Dr. Mohamed Rizal Wahidin berkata, tempoh bertenang telah bermula pada 20 hingga 24 Disember 2021. Terdahulu penjawat awam yang terjejas dengan banjir diberi cuti kecemasan untuk menguruskan masalah mereka. Diharap majikan sektor swasta juga prihatin dan dapat memberikan cuti bergaji kepada kaki tangan mereka yang terjejas dengan bencana alam yang amat dahsyat ini. Beginilah negara kita apabila kakistokrasi memerintah dan bingung tak tahu bagaimana hendak memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Maka hanya kita bantu kita, rakyat bantu rakyat. Bukan kita hendak berpolitik di saat rakyat ditimpa musibah, tetapi tersingkap semua kemunafikan pemimpin kerajaan apabila dugaan besar ini menimpa negara dikala kita masih berhadapan dengan COVID-19. Semoga tidak ada sesiapa yang melencongkan 100 juta ringgit yang dikatakan akan disalurkan khas untuk menguruskan bencana banjir kali ini. Jangan bina mahligai di atas kesengsaraan rakyat. Bagi ahli politik haprak, mereka tidak berhenti berpolitik di saat rakyat sengsara berhadapan dengan pelbagai musibah. Apa yang penting sikap perkauman yang mendalam terus disemai dan dibajai umpama pelaburan yang pasti memecah belahkan negara. Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkata, tidak mungkin Perikatan Nasional boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-15, melainkan ada perubahan besar berlaku dalam gabungan pembangkang itu. Beliau mengulas cadangan bekas pemimpin UMNO Datuk Sri Idris Harun agar Pakatan Harapan bekerjasama dengan Perikatan Nasional bagi menghadapi Barisan Nasional pada PRU 15. Dalam bentuk PH sedia ada, tak mungkin dapat bekerjasama. Bukan kita tak suka perpaduan, banyak ketara perbezaan. Saya ada pengalaman di situ, sebab itu kita buat keputusan tinggalkan PH. Sukar, tak tahulah kalau ada perubahan besar berlaku dalam PH. Kata Mahyadin dalam sidang media pada Perhimpunan Agung ke-4 Bersatu di Kuala Lumpur baru-baru ini. Kata Mahyadin, Bersatu mempunyai pengalaman berada dalam PH dan terdapat banyak perbezaan yang ketara sehingga menyebabkan parti itu meninggalkan gabungan tersebut. Beliau mendakwa sebuah parti dalam gabungan itu yang tidak bersikap pro Melayu dan Bumi Putra serta sejarahnya yang mempertikaikan hak istimewa Bumi Putra. Mahyadin dipercayai merujuk kepada DAP yang selama ini yang dicanang oleh UMNO dan PAS, sebuah parti Cina. Jadi kita tak boleh bersama dalam mana jamaah yang mana ada parti itu. Ataupun saya tak payah sebutlah komponen parti-parti yang lain. Jadi sebab itu saya tak fikir perkara itu boleh berlaku kecuali agak ada rombakan besar berlaku dalam PS yang menyebabkan kita boleh meneliti balik. But up to now, I don't think so lah. Katanya seperti dipetik. Terdahulu Presiden Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, tiada sebarang perbincangan dalam PH berhubung cadangan kerjasama dengan Perikatan Nasional seperti yang disebut Idris Harun. Itu pandangan peribadi beliau. Ia belum pun diangkat. Kami dalam parti tidak melontarkan idea seperti itu kerana terlalu banyak implikasi, tegasnya. Bak kata pantun Melayu, pinggan tak retak, nasi tak dingin. Kau tak hendak, aku pun tak ingin. Pakatan Harapan berjuang di atas landasan rahmatan lil alamin merentas pelbagai kaum di negara ini. Pakatan Harapan bukan parti yang duduk seperti katak di bawah tempurung asobiah. Terlalu banyak kebejatan yang dilakukan oleh Perikatan Nasional, termasuk idea menubuhkan Digital Nasional Berhad (DNB) semasa proklamasi darurat dalam kes pengurusan 5G. Persoalan siapa dapat kontrak dalam DNB yang dibangkitkan oleh Anwar di Dewan Rakyat, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional masih membisu 1000 bahasa. Bagaimana mungkin dalam keadaan sekarang satu projek mega yang mencecah hampir 20 bilion diluluskan dengan shrouded in secrecy? Siapa dapat kontrak? Kroni mana dapat? Anak siapa? Menantu siapa? Kita kena tahu. Ya, semua ramai orang tahu dah ni. Ya, siapa dapat? Dan kemudian siapa yang menjadi perantara komisen yang atas? Ini janganlah ulang. Kalau kita tak belajar daripada pengalaman 1MDB, kita tak akan belajar bila-bila pun. Itulah sebenarnya perbezaan besar antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Ia bukan soal DAP itu parti Cina atau Pakatan Harapan jemaah yang salah. Ini kerana satu dia tahu parti Cina di negara ini ialah MCA, Malaysian Chinese Association, yang kini turut dipeluk oleh Bersatu. Bersatu juga berdekapan dengan gerakan yang anti hudud dalam Perikatan Nasional. Demikian hipokrasi tahap mega yang diamalkan oleh Bersatu bersama PAS seiring dengan sikap parti asalnya UMNO. Mana mungkin Pakatan Harapan sebagai pejuang keadilan sejagat bersekongkol dengan kleptokrasi dan pengkhianat mandat rakyat.
Allah memilih umat Islam khususnya para pendukung perjuangan Islam menjadi umat terbaik di sisinya kerana mereka menyuruh yang makruf dan mencegah kemungkaran di samping mereka beriman kepada Allah. Demikian tulisan Datuk Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin yang pernah memimpin Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia, Syura. Tulisan itu diterbitkan dalam laman Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia pada 30 April 2013. Ketika itu beliau memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa PAS Pusat dan Ketua Lajnah IT PAS Pusat. John Channel mengambil kesempatan untuk merentas kembali tulisan beliau selepas 2 kemenangan besar dalam pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak baru-baru ini. Ghani yang kini memegang jawatan Timbalan Penasihat Umum Parti Amanah Negara berkata, "Berbahagialah mereka yang memilih perjuangan PAS, satu-satunya perjuangan Islam yang benar dan syumul di negara kita." Beliau menyandarkan hujahnya dengan merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 110 yang terjemahannya berbunyi begini. "Kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan bagi faedah umat manusia umumnya kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang segenap perkara yang salah, buruk dan keji. Di samping kamu beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar dan seandainya ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu lebih baik untuk mereka. Tetapi sayang, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Surah Al-Imran ayat 110. Menurut Ghani, antara lain pendukung PAS adalah dalam kalangan pengikut ajaran Islam yang syumul, menegakkan keadilan dalam diri, keluarga, bangsa dan negara. Mereka menjadi saksi tentang kehadiran rahmat Allah kepada semua manusia melalui penampilan ajaran yang paling bertamadun, iaitu ajaran Islam. Mereka golongan yang sentiasa menjauhkan diri daripada kejahatan dan kemungkaran. Justru kemungkaran menjatuhkan martabat dan maruah sesuatu bangsa dan umat, tegasnya. Beliau berkata kemungkaran yang paling lumrah adalah melakukan kezaliman, merampas hak orang ramai atau rakyat, menafikan kebenaran, menghalang dakwah Islamiah dan menurut ajaran-ajaran bid'ah dan palsu dalam politik dan budaya, memenjarakan rakyat tanpa pengadilan dan sabit kesalahan, merampas kedaulatan rakyat dengan penipuan dalam pilihan raya umum, fitnah rekayasa media, khianat kepada rakyat walaupun berdegar-degar mengaku amanah, kononnya tetapi khianat dan dusta, penipu serta memusuhi perjuangan Islam. Semua perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan aniaya dan celaka yang mesti dihindari oleh orang yang beriman. Ini kerana kezaliman itu seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kegelapan pada hari kiamat kelak. Ujarnya dengan memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hindarilah kezaliman kerana kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Ghani, kejahatan, kezaliman orang yang mengaku beramanah, berintegriti bukan hanya mencelakakan penzalim di akhirat, malah boleh membinasakan diri, keluarga, negara dan masyarakat. Menurut beliau lagi, kezaliman kerajaan yang dilambagakan dalam undang-undang yang memperkasakan kejahatan lebih membawa kesengsaraan daripada keselamatan. Bencana kezaliman boleh melampaui peribadi orang yang zalim yang melakukan kezaliman berkenaan. Bencana dan akibat kezaliman itu juga mengenai orang yang hadir menyaksikannya dan tidak menghalang atau menyetujui kezaliman tersebut. Semua penyokong yang bersekongkol baik dekat mahupun jauh akan diseret dan dihubungkan ke neraka. Sifat cenderung menyokong kezaliman dan orang yang zalim sama ada dengan hati atau dengan tindakan dan perkataan, sama ada dilakukan oleh orang Islam atau bukan Islam, akan membawa padah. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 113 terjemahannya, "Jangan kalian cenderung menyokong orang yang zalim, kelak kalian akan dibakar oleh api neraka. Ketika itu kalian tidak akan ada selain Allah sebagai penyelamat dan kalian tidak akan mendapat apa-apa pertolongan." Seterusnya, beliau berpendapat mengundi dalam sistem peralihan kuasa yang benar dan adil adalah satu kewajipan agama. Ini kerana mengundi dan melantik pemimpin masyarakat dan negara adalah termasuk dalam kewajipan menunaikan kesaksian. Tidak melaksanakan kewajipan ini adalah satu kejahatan menyembunyikan kesaksian yang diperintahkan oleh Allah. Malah golongan yang mati dan tidak pernah berbai'ah atau mengundi dan melantik pemimpin adalah mati dalam jahiliah. Namun di sebalik itu, ujar Ghani, mengundi dan melantik orang yang tidak wajar dilantik menurut syarak adalah juga satu kejahatan menyembunyikan kesaksian yang benar kerana Allah telah berfirman surah Al-Baqarah ayat 283.
Siapa yang menyembunyikan kesaksian yang benar, maka dia adalah insan berdosa. Beliau mendakwa di negara ini terdapat pemimpin yang mengkhianati amanah umat dan mensia-siakan hak orang Islam yang mereka wakili, menipu kononnya amanah dan peduli rakyat, tetapi pengkhianat besar. Golongan celaka ini adalah musibah yang mengelirukan orang ramai sehingga menyebabkan mereka menjadi penyokong fanatik kepada golongan zalim tersebut, katanya. Dalam hubungan ini, beliau merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Al-Rubai yang berbunyi, Allah melaknat orang yang memerintah umatku dengan zalim dan mengaut harta fa'inya, harta milik awam untuk kepentingan dirinya. Alangkah ruginya para pemimpin seperti ini dan alangkah malangnya umat dan rakyat yang mendapat pemimpin seperti ini yang menipu, kononnya amanah tetapi khianat, kononnya progresif tetapi agresif terhadap perjuangan PAS, kononnya peduli tetapi dengki, keluhnya. Ironisnya lebih malang lagi, pemimpin yang dikatakan mengkhianati amanah umat itu kini berada di dalam parti yang Ghani tinggalkan. Pemimpin itu setiap kali menulis akan mengecam mereka yang tidak sealiran dengan pemikiran dengan pelbagai label seperti buta Al-Quran, lidah syaitan dan sebagainya. Namun pemimpin itu sendiri menerima jawatan sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri, tetapi tidak pernah menjenguk mana-mana negara yang dia kononnya menjadi duta khas. Gaji beliau adalah harta milik awam, perbendaharaan awam yang telah dikaut untuk kepentingan dirinya kerana rakyat tidak tahu apakah beliau telah mencapai petunjuk prestasi utama KPI sebagaimana seorang pemimpin yang amanah. Kemenangan sekutu PAS pada pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak mencerminkan betapa tindakan kezaliman menyembunyikan kesaksian berlaku apabila undang-undang khususnya Akta 342 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 digunakan bukan demi keselamatan tetapi dilihat lebih kepada untuk menghalang kempen politik lawan. Nah, sewajarnya sekarang kalian sudah tahu mengapa seorang ulama yang tinggi ilmunya ini meninggalkan parti PAS. Jika beliau masih berada di sana, mungkin beliau sudah memegang jawatan yang bergaji besar dalam kerajaan. Sebenarnya mudah sahaja untuk tidak menyokong kezaliman. Gunakan hak anda untuk mengundi. Ingat, rakyat memerhati. Kami di Jom Channel ingin menzahirkan solidariti terhadap mangsa banjir yang melanda di seluruh negara. Semoga tabah, kuat dan cekal dalam mengharungi ujian ini. Sekian rentasan berita edisi kali ini. Saya Adinayan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.